sayang, satu hari nanti tinggalkan dunia. Tak ada orang kekal dalam dunia. Tahu tak apa yang berharga? Bila keluarga kita bawa Islam dalam hidup kita. Tuan-puanlah harapan agama ni, bawa Islam dalam keluarga mak ayah semua sekali. Saya tuan-puan sekalian, sebab tu belajar hargai keluarga. Semua orang yang kita ada dalam hidup hargai. Jadi hargai mereka. Saya ada sekali masa saya umur 15 tahun. Saya cerita, tuan-puan hidup tuan-puan lagi susah. Saya pun tak nak cerita susah tu. Keluarga saya bankrupt, mak saya kerja kedai makan. Tengah malam mak saya bawa balik nasi goreng Pattaya. Tiba-tiba saya tengok mak saya bawa balik. Saya nangis sebab masa tu keluarga saya susah. Bapak saya bankrupt. Bapak saya selalu tanya, dia nangis, saya tanya dia, ayah sedih sebab susah ke? Saya kata tak. Ayah menangis sebab ayah fikir ayah tak nak. Ayah menangis sebab ayah fikir ayah tak nak yang keluarga kita. Ayah takut. Ayah menangis sebab ayah dulu ingat bahagia dalam duit. Ayah cari duit siang malam, lupa bahagia bila kita dekat dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tuan-puan belajar hargai hidup ni. Kita jaga mak ayah dengan baik supaya esok anak-anak kita dapat teladan yang baik. Bagaimana untuk jaga keluarga? Bagaimana kita nak menjaga keluarga? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak belajar menjaga keluarga kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjaga keluarga kerana Allah. Siapa ada mak ayah lagi angkat tangan? Siapa ada mak ayah? Turun tangan. Siapa mak ayah dah meninggal dunia? Angkat tangan. Tuan-puan tahu tak, hari-hari mak ayah tuan-puan dah meninggal dunia ni, sekarang dia orang tunggu amalan anak-anak dia. Saya nak tanya tuan-puan, apa tuan-puan buat untuk mak ayah tuan-puan? Ada tak tuan-puan jadi orang baik, baca Quran hadiah kat dia? Kesian dia. Anak-anak ni jarang ingat mak ayah. Semua orang walaupun belajar agama siang malam pun nampak ceramah macam saya cakap, pun kadang-kadang tak doakan mak ayah kita. Saya masa tu tuan-puan sekalian, saya sayang mak ayah saya. Masa tu keluarga susah, dan satu hari rezeki saya tu jadi mudah. Saya ingat masa saya berdakwah kat luar negara, belajar-belajar, saya tidur atas guni. Ada seorang pakcik, dia bagi saya alas tidur. Sampai sekarang saya simpan alas tidur tu. Saya rasa tu hutang budi. Orang mula dakwah saya Cikgu Muhammad Nur bin Jaafar, Cikgu Muhammad Tahir, Cikgu Wan Suhaimi. Dan yang antara mula-mula yang bagi saya kain masa saya kat Pakistan, Prof Hanim Muhammad Tahir. Dia bagi saya kain, bagi alas tidur. Masa saya tidur atas guni, saya ambil alas tidur tu tidur. Dia tengok saya, dia kesian. Dia bagi saya RM50. Dia bagi saya RM50 beli alas tidur. Sampai sekarang saya simpan tu hutang budi. Dia badut kain saya macam cerita Hindustan tu, ada kain, saya tu hutang budi. Pakcik ni baik. Baru masa dia tengah sakit, dia kena kanser usus, saya ziarah dia. Dia tak boleh nak bangun. Tahu tak bila dia bangun dia kata apa? Ebi, pakcik dah nak meninggal dunia. Pakcik teringin banyak tempat pakcik nak buat dakwah. Ebi, banyak anak muda yang isap dada. Banyak anak-anak muda tak semayang. Ramai orang nak masuk Islam. Ada 5 bilion orang tak Islam. Ebi, pakcik nak hidup, nak teruskan dakwah ni. Tapi pakcik rasa pakcik dah nak mati, nak meninggal dunia. Dia nangis-nangis kuat-kuat. Dia tengah sakit. Dia patut tak cakap banyak-banyak. Dia cakap sungguh-sungguh. Dia cakap pakcik risau ada 7 bilion manusia, 5 bilion tu orang tak Islam. Nanti apa pakcik nak jawab ke Allah? Pakcik tak buat apa-apa pada mereka. Mereka semua akan masuk neraka. Allah akan tanya pakcik nanti. Dia peluk saya. Tak lama pakcik tu meninggal dunia. Prof Hanim Muhammad Tahir. Saya kata, dia jumpa saya tu, dia buat apa? Dia kejut saya tengah malam. Dia bagi saya air mineral, botol besar. Dia kata kat saya, Ebi, bangun nak. Ambil air ni, minum banyak-banyak. Malam-malam bangun, nangis doa ke Allah, doa hidayat untuk manusia. Kita dapat agama kerana kasih sayang Allah, asbab tangisan Nabi Muhammad SAW. Sekarang giliran kita menangis untuk umat ni. Umat ni kurang orang menangis untuk orang lain. Bangun nangis. Saya masa tu saya gelak-gelak je. Saya tak faham apa kaitan minum air mineral ni dengan menangis. Sekarang baru saya faham. Baru saya tahu sikit lah. Rupa-rupa bila kita nangis ni penat. Tengah malam letih, kering, tekak, nangis. Jadi minum air banyak-banyak. Nangis untuk umat ni. Nangis tengok keadaan anak muda kita. Nangis tengok keadaan Islam ni. Nangis tengok ramai orang tak datang pada Islam. Nangis sebab ramai anak-anak muda hancurkan hidup dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya balik-balik. Saya kerja gaji RM700-800. Saya duduk masjid, saya tolong mak saya. Semua duit bagi kat mak. Tiba-tiba takdir Allah, 3 tahun lepas rezeki saya mencurah-curah. 4 tahun lepas saya pergi bagi duit kat mak sikit, isteri saya sikit. Saya sian kat isteri saya. Masa tu saya banyak buat dakwah sana sini, isteri saya susah. Masa tu nak makan susu anak pun tak ada duit nak beli, pampers pun tak ada duit nak beli. Jadi saya balik, dia peluk saya, dia kata sabarlah bang, tak apalah, Allah kan ada.
Saya masa untuk di bujang-bujang tu tak kisah. Bujang-bujang kan abang-abang kan, kita tak kisah. Maka waktu canai kerat dua, kawan saya belanja saya. Dia separuh, saya separuh. Sampai sekarang saya ingat. Jadi bila kita dah ada isteri, ada mak ni, kita rasa bersalah sebagai seorang lelaki. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa saya buat, dapat duit saya bagi isteri sikit, mak. Yang lain tu saya pergi berguna untuk buat dakwah kawasan pedalaman. Masa saya sampai kawasan pedalaman tu, 90% budak kampung tu hidugam. Semua hidugam. Budak kecil-kecil masuk masjid, ajak dia masuk masjid. Dia ambil plastik tu, dia letak kat muka dia. Lepas tu dia dengar ceramah kita, lepas keluar dia ambil balik plastik kat luar tu, dia tekap balik kat muka dia. Saya sampai sekarang saya rasa sedih. Tuan-tuan tak banyak orang-orang sekarang, apa-apa agama lah saya tak nak sebut. Saya pergi banyak tempat, mereka ambil anak-anak orang asli ni, mereka dudukkan dengan mereka. Mereka ajar agama mereka. Budak-budak ni kecil-kecil semua sekali. Hari-hari dia orang hikmat bagi makan sana sini, buat ni sambut dia orang macam-macam orang. Ada orang masuk agama mereka. Tapi apa yang kita buat dengan agama kita? Apa yang kita buat untuk agama ni? Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, masa saya nangis, tiba-tiba adik saya SMS saya, "Ebi, mak sakit jantung, mak dah tak larat, mak dah teruk." Saya reply Ebi balik sekarang. Tiba-tiba mak saya telefon saya. Mak saya dulu yang mungkin pakai seksi, sekarang dia belajar tutup aurat. Mak saya kata, "Ebi, kalau Ebi balik, Ebi nak derhaka, mak tak maafkan Ebi." Saya terus menangis tak berhenti. Saya kata, "Mak, kenapa cakap macam tu? Nak, dulu keluarga kita sesat, ada orang sayang keluarga kita. Sekarang giliran kita pula untuk sayang orang lain." Mak saya nangis dalam telefon. Saya pun nangis juga. "Mak, Ebi rindu nak jaga mak, Ebi nak mandikan mak, Ebi nak tukar pampers mak, Ebi dah lama tak jumpa mak. Ebi buat ni semua untuk mak. Bagilah Ebi balik tengok mak, dakwah ni Ebi boleh buat bila-bila." Mak saya kata, "Nak, teruskan dakwah tu, nanti balik jumpa mak. Kalau tak sempat macam mana? Program ni lama lagi mak." Mak saya kata, saya cakap dengan dia, dia kata dengan saya, "Kalau tak sempat jumpa dalam dunia, jumpa dalam syurga." "Mak, Ebi rindu kat mak." Tiba-tiba kan tuan-puan, saya kata, "Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium." Kali pertama cakap macam tu. Tuan-puan yang masih ada mak ayah ingat baik-baik. Ada satu hari dalam hidup tuan-puan, tuan-puan rindu nak cium pipi mak ayah kita. Satu hari nanti, tiba-tiba tak tahu datang pada lubuk hati nak cium pipi mak. "Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium." Kali pertama saya cakap macam tu, umur saya 31 tahun masa tu. "Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium." Saya cium-cium telefon tu. Saya dengar suara mak saya menangis. "Nak, kenapa buat macam ni?" "Mak, letak tangan mak kat telefon, Ebi nak cium." Saya teringin nak cium tangan mak saya. Kalau mak saya ada depan saya nak pegang kaki dia. Saya teringin nak cium kaki mak saya. Saya nak picit-picit kaki dia, bukan sujud, saya nak picit-picit, saya nak tusuri cium kaki dia. Menua membesarkan anak-anak yang degil ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ringkaskan tengah saya ceramah, ada orang letak kertas atas meja, "Ustaz kena pergi hospital sekarang." Saya sampai ke hospital, saya tak pernah rasa berat macam tu dalam hidup. Saya pernah buat dakwah, pernah orang balut saya yang guni kencing kat saya. Saya pernah buat dakwah, bagi salam kat pintu budak-budak muda-muda, dia hempas pintu jari kelingking saya, nyari-nyari patah. Saya pernah buat dakwah, tengah jalan-jalan orang sepak saya. Padahal saya buat dakwah jalan-jalan tak pasal-pasal. Saya pun nak bagi salam, dia lempang muka saya kuat-kuat. Saya pernah buat dakwah kat kampung asli, dia angkat saya, campak saya kat tepi belakang kubur tu. Berapa tahun lepas saya buat dakwah satu masjid, salah faham, dia matikan, dia masuk masjid, dia jerit, dia halau saya keluar, saya tutup lah, dia tutup mic. Dia halau saya kuat-kuat, dia jerit depan semua orang. Tiba ada seorang makcik bangun, "Ustaz, kenapa halau?" "Tu kan Ustaz Ebi Liu." "Siapa?" dia tanya. "Ustaz Ebi Liu, kenapa halau dia? Kan ada dia ceramah kat kita, kat Aikin, kat sana sini. Kenapa Ustaz halau dia?" "Oh ya ke?" Dia pun peluk saya. Dia minta maaf, dia peluk saya. Saya beritahu tuan-puan sekalian, tahu tak apa jadi? Bila saya tahu mak saya terbaring nazak kat hospital, semua susah tu saya tak rasa susah lagi. Dulu saya rasa kadang-kadang ujian dalam dakwah ni. Kalau orang tanya saya apa paling berat dalam dunia, saya beritahu tuan-puan, saya dah tak ingat. Yang lain tu saya tak panggil susah dah. Orang halau saya ke, orang nak marah saya ke, saya tak rasa susah dah. Tuan-puan tahu apa yang paling berat dalam hidup saya? Bila saya hilang mak saya. Itu paling berat dalam hidup. Saya dah tak ingat apa-apa, dulu semua tak ingat. Kalau tuan-puan marah saya pun saya tak marah tuan-puan balik. InsyaAllah. Tuan-puan tahu sebab apa? Bagi saya paling berat dalam hidup saya, hari mak saya orang letak kertas, "Ustaz kena pergi hospital sekarang, mak Ustaz dah kritikal." Tulis kritikal kat situ. Dan sampai ke hospital, doktor peluk saya, doktor kata mak saya nazak. Saya pergi kat mak saya pegang dia, saya sedih. Mak saya ni cantik orangnya, hari penuh wayar kat muka dia. Sini semua penuh wayar. Darah-darah penuh kat badan mak saya cium dia. Saya sedih sebab saya banyak benda nak buat dengan mak saya. Sebab dulu susah kan. Saya teringin nak ajak dia makan, nak pergi haji,
Banyak benda saya nak buat dengan mak saya. Saya buat semua yang betul-betul nak buat dengan, nak ajak mak saya. Saya doa, ya Allah, dari kecil umur 12 tahun saya bersyukur Kau pilih saya dapat kenal Kau Tuhan. Kau beri hidayah pada mak saya, ayah saya, sebahagian keluarga saya. Ya Allah, saya pada kecil cuma percaya pada Engkau. Ya Allah, saya tak pernah minta apa-apa dari kecil. Kawan-kawan saya main video game, saya tak main game. Kawan-kawan saya main motor, saya tak tahu pasal motor. Kawan-kawan saya sibuk kereta, saya kawan dengan orang tua-tua. Orang panggil orang tua-tua, kuno sikit. Kereta tak tahu, rumah tak tahu, main video game tak tahu, komputer tak tahu, apa pun tak tahu. Baru-baru ni baru belajar-belajar sikit. Semua saya tak tahu. Tuan-tuan tak payah tanya saya tak tahu langsung nama-nama tu semua. Yang kelas orang ketawakan saya sebab tak kenal ni, tak kenal. Tuan-tuan sebut nama saya, pelakon-pelakon, artis semua saya tak kenal. Biasa beritahu tuan-tuan. Sebab saya kawan orang tua-tua. Kawan-kawan saya banyak dah meninggal dunia. Janggut panjang-panjang, dah tua-tua meninggal dulu sekali. Saya kawan baik dengan dia orang semua. Tiba-tiba saya selalu bila tengok kubur dia orang saya nangis. Mesti pakcik-pakcik ni kalau dia bangun dia lempang muka saya. Dulu kau bukan main semangat dengan kami semua. Kami semua dah mati, dah meninggal. Kau tak macam dulu dah. Kau dah lain. Saya selalu terfikir begitu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kata, ya Allah, saya ada satu je saya nak hari ni. Saya teringin nak khidmat mak saya. Dah lama saya nak mandikan dia, saya nak tukar pampers dia. Ya Allah, tolong bangunkan mak saya. Saya nak cium dia. Dia selalu cium saya, kadang-kadang saya lap dia cium saya. Dia peluk saya, kadang-kadang saya tepis. Ya Allah, hari ni tolong bangunkan mak saya. Itu je saya minta. Berilah keajaiban tu, biar semua terkejut. Saya cakap macam tu dalam doa saya. Tengah nangis-nangis biar semua terkejut. Baru dia orang tahu Kau Maha berkuasa. Tengah saya cakap macam tu, mak saya meninggal. Saya memang akan percaya mak saya bangun. Mak saya meninggal, saya jatuh kat bawah. Terus lutut ni lemah, jatuh kat tepi katil. Saya rasa macam berat rasa nak bangun. Abang kadik pegang saya bangun. Saya cium-cium mak saya kata, ya Allah, terima kasih makbulkan doa saya yang 22 tahun yang lalu. Jangan matikan mak saya, melainkan matikan dia sebagai orang Islam. Saya berjuang untuk tu 22 tahun yang lalu dalam keluarga saya. Jangan matikan mak saya, melainkan dia sembahyang, dia sayang agama, dia sayang Nabi Muhammad, dia sayang Islam ni. Saya, tuan-tuan sekalian, mak saya meninggal. Saya mandikan jenazah dia, saya urus semua sekali, kebumikan dia. Saya imam, saya kebumikan, saya balik rumah, saya ambil baju mak saya letak kat muka saya. Setiap kali saya ingat mak saya ambil kain tu letak kat muka saya. Tuan-tuan sekalian, orang yang paling makbul doa dalam hidup kita, mak ayah kita. Untuk tu mak ayah kita jaga mereka dengan baik. Kalau mak ayah kita dah meninggal, kita banyak buat baik. Jangan buat dosa, benda jahat. Dia tak tanggung dosa kita, tapi dia akan ditanya, adakah mereka telah didik kita dengan betul? Biar saya beritahu jawapan dia. Tak ada mak ayah yang didik anak macam Nabi Muhammad, sahabat didik anak. Kalau kita tak jadi baik, kita bebankan mereka dengan soalan-soalan yang banyak. Mereka tak didik kita dengan macam Nabi sahabat didik. Dah mesti. Tak seperti Nabi sahabat bimbing kita. Mesti ada kelemahan. Tentu kita jadi anak yang baik. Sayangi mak ayah kita semua. Tuan-tuan sekalian, jaga mereka. Saya ingat ada ustaz saya cerita, ada seorang lelaki, dia nak jumpa isteri dia, nak ajak makan dekat tempat sedap. Dia kata, sayang, main makan tempat sedap. Dia nak makan, isteri kata, cuba ajak mak. Dia pun ajak mak. Bila dia ajak je mak, tuan-tuan sekalian, dia ajak je mak dia. Mak dia kata, dia ambil mak, isteri mana? Mak, makan tu cuma untuk 2 orang. Hari ni saya nak makan dengan mak. Saya dah lama tak makan dengan mak. Isteri saya suruh makan dengan mak. Masa dia makan-makan, tiba-tiba mak dia seronok berbual-bual. Best tak makan sini? Best, nanti saya bawa mak makan lagi Nanti saya bawa mak jalan-jalan. Ada tempat lagi best tau. Dia ajak kat mak dia. Mak dia kata, tak apalah nak, ni pun dah cukup dah. Tiba-tiba dia sibuk-sibuk, mak dia kat hospital macam saya. Mak dia nak meninggal. Sampai mak dia nak meninggal, dia rasa sangat sedih. Tiba-tiba ada restoran tu telefon, dia ajak makan, dia pun makan. Dia ajak bawa isteri dia. Dia ingat isteri di tempah. Isteri dia ingat di tempah. Di masa nak makan, tiba ada orang letak kertas atas meja. Ada kad daripada mak dia. Nak, terima kasih belanja mak makan. Mak ingat kau belanja mak makan sampai bila-bila. Apa kita buat pada mak ayah kita ingat. Kita buat apa-apa kita buat pada mak ayah kita ingat. Siapa pernah belanja mak dia makan, angkat tangan. Siapa pernah belikan spek mata. Siapa pernah bayar bil mak ayah dia. Siapa pernah bawa mak ayah dia pergi umrah haji. Kita semua ingat. Tapi kalau tuan-puan nak tahu, mak ayah apa dia beri kat kita, dia tak pernah ingat. Kita beri kat dia, dia ingat. Kalau mak ayah kita sihat, balik kampung dia tengok anak ni balik, dia pakai baju anak ni. Balik anak ni balik, pakai baju yang anak ni beri. Dia cuba jaga hati semua anak-anak dia. Betul-betul dia jaga hati mak ayah. Kalau cakap dengan mak ayah, rendah diri. Bagi duit dengan rendah diri. Selalu duduk pegang kaki dia. Balik kampung, tuan-puan yang dah berumur pun pegang kaki ayah. Picit-picit kaki dia, gosok-gosok kaki dia. Tu anak yang baik. Jangan mak ayah duduk bawah, kita duduk atas. Jaga mereka dengan baik. Dengan mak ayah minta pendapat dia. Saya sedih kalau mak ayah cakap, anak-anak pegang telefon.
Dengan mak ayah jangan marah-marah ni. Cuba tengok anak-anak cakap dengan mak ayah macam mana. Saya tengok banyak kali kawan-kawan saya pun sama. Ustaz-ustaz kawan-kawan saya kalau dengar dia cakap kasar, saya tahu mesti dia cakap, kalau tak cakap dengan mak dia, cakap dengan isteri dia. Saya kata mak telefonnya, kalau mak telefonnya cakap kasar, suara terus bertukar. Orang lain cakap telefon dia cakap baik-baik, lembut-lembut. Tapi kalau mak telefon, suara terus berubah. Mak kenapa? Mak kenapa? Buat apa? Dengan mak ayah cakap lain, nada terus berubah. Dengan orang kita tak kenal, kita cakap baik-baik. Ya, saya. Kenapa? Ada apa saya boleh bantu? Tapi dengan maknya, kenapa? Kenapa ni saya tengah kerja? Semua anak-anak macam tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, kita belajar hargai mak ayah kita semua. Boleh semua sekali? Jaga mak ayah bertua kita pun sama. Jaga mereka dengan baik. Kalau dia sakit, kita jaga, kita ziarah. Dia bagi anak dekat kita, kita tak sumbang satu sen pun nak dapat anak dia. Untuk tu kita jaga mak ayah mertua dengan baik. Kalau kita ada menantu pun sama, sayang mereka dengan baik. Ada anak-anak, beri masa kat dia. Bimbing anak-anak kita, kesian anak-anak kita semua. Bimbing mereka dengan Islam. Saya jumpa banyak anak-anak, mereka rindu mak ayah dia. Peluk anak-anak tu. Banyak anak-anak yang kat luar sana yang degil-degil ni, banyaknya mereka rindu mak ayah dia. Dia rindu kena peluk, dia rindu kena bimbing, ajak semayang, doa sama-sama. Bimbing anak-anak semua sekali. Ada satu orang abang balik rumah. Kamu pernah dengar kisah tu kan? Sampai kat rumah, dia tanya, ni nak ayah, gaji ayah berapa sejam? Dia terus marah. Kenapa tanya gaji ayah sejam berapa? Dia kena debit sikit, dia masuk bilik, dia nangis. Ayah dia lepas mandi-mandi rasa bersalah. Macam kita lah selalu macam tu. Nak, ayah minta maaf, kau lain kali jangan tanya bukan-bukan, ayah tengah penat. Ayah kacau-kacau, ayah bawa balik kerja. Okey ayah, maafkan ayah tak? Ayah maafkan. Ayah, gaji ayah berapa sejam? Ditanya lagi. Engkau ni tanya lagi ayah sejam. Berapa gaji ayah sejam? Cikgu kau tanya ke? Gaji ayah sejam RM20, nak tahu sangat. Terima kasih ayah. Ayah, pinjam RM10. Oh, nak pinjam RM10, nak ambil. Jangan tanya gaji ayah sejam, bagi. Ayah dia nak keluar je, tutup lampu. Tiba dia kata, jap ayah. Dia buka bawah bantal, tarik, ambil duit RM10. Dia ambil duit RM10 ayah dia. Dia kata, ayah, boleh tak saya nak beli masa ayah sejam? Kita kata sayang anak-anak kita. Penyesalan lelaki yang terbesar dalam hidup, dia tak beri masa untuk anak-anak. Kita sibuk dengan kerja, cari rezeki untuk mereka. Mereka pun faham. Tapi bagi anak-anak, kasih sayang ni ialah masa. Beri masa untuk dia. Zaman-zaman ni, zaman dulu lain. Zaman dulu mak ayah kita dah berbeza dengan sekarang. Zaman Nabi sayang anak-anak. Zaman mak ayah kita dulu kurang sikit, mungkin garang-garang. Tapi kita berjaya. Kita tak mampu nak didik anak kita macam mak ayah didik kita. Tapi zaman sekarang, dulu kau lari rumah jiran sebelah, rumah hujung sedar, hantar balik semula, pergi kampung sebelah, kenal anak orang kampung sebelah. Sekarang orang tak kenal lah, tekan je. Kalau kat KL tekan je, Grab car, ada 30 biji kereta keliling rumah. Boleh nampak gambar kereta. Tekan, ambil jalan, beli tiket kapal terbang, beli tiket bas, tiket bilik hotel. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita belajar hargai mak ayah dan keluarga kita semua sekali. Boleh semua insya-Allah. Hargai isteri kita, sayang dia, kesian dia. Bimbing isteri kita dengan baik, sayangi isteri kita. Dulu kita akad nikah, kita sayang dia. Tak tahu kat mana silap, tiba-tiba kita mula jadi orang lain. Cakap kita dah berubah. Sayang, syukur. Bimbing isteri, suami, kali kita bawa mereka kepada kebaikan. Boleh tuan-tuan semua duduk tegak-tegak. Semua tarik nafas panjang-panjang. Tarik nafas. Semua lepaskan nafas dengan rasa syukur ke Allah. Tarik nafas, syukur ke Allah, lepaskan. Percuma je oksigen ni. Tarik nafas, syukur jadi orang Islam. Tarik nafas, syukur keluarga kita semua dapat Islam. Sekarang semua tengok tangan kanan masing-masing. Semua kata, ya Allah, terima kasih bagi kami tangan yang sangat sempurna. Tengok tangan kiri, kata, ya Allah, terima kasih beri kami tangan yang sangat sempurna. Semua pegang wajah masing-masing. Jangan komplain wajah yang Allah bagi, dah sempurna dah. Ya Allah, terima kasih beri kami wajah yang paling sempurna dalam dunia. Sekarang tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan dan puan sekalian, semua orang pejam mata sekejap. Nanti malam tahajud ni sambil-sambil saya saja je. Saja untuk bertenang, mengenang sekejap. Saya nak tuan-puan semua ingat wajah mak kita masing-masing. Tengok wajah mak ayah ni dapat pahala. Buat baik pada dia dapat pahala. Menyebut kebaikan mereka dapat pahala. Mensyukuri mereka dapat pahala. Mendoakan mereka dapat pahala. Khidmat mereka dapat pahala. Cuba semua ingat muka mak masing-masing. Cuba nampak mak kita senyum kat kita. Semua ingat muka wajah ayah masing-masing. Sayang tak ke ayah kita. Merekalah mak ayah kita. Anugerah paling indah dalam hidup ni. Nabi Muhammad nak cerita Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi cerita pasal mak ayah. Setiap kali Nabi cerita mak ayah, baru Nabi kaitkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Sekarang saya nak tuan-puan ingat wajah isteri suami masing-masing, pasangan hidup masing-masing. Yang ada pasangan, yang tak ada, terus ingat muka mak ayah masing-masing. Sayang tak kat pasangan kita. Daripada hari pertama kita nikahi dia, kita
kita sayang dia, kita terima nikah dia. Kalau yang lelaki, yang wanita, tuan-puan terima suami tuan-puan, dia menikahi tuan-puan, saling mencintai, menyayangi. Tapi kat mana silap satu hari semuanya mula berubah. Kita kurang sayang pasangan kita, kita mula marah-marah dia, kita kurang hargai dia. Kenapa kita buat begitu? Bukankah pasangan ni amanah daripada Allah? Cuba tuan-puan ingat muka anak masing-masing. Kalau yang ada anak, yang belum ada anak, syukur ke Allah. Allah beri anak sebab dia sayang, dia tak beri pun dia sayang. Dia beri satu sayang, dia tak beri langsung pun dia sayang. Ada yang dia beri, dia ambil pun dia sayang. Cuba ingat muka anak kita seorang-seorang. Sekarang tuan-puan semua terus semua kata ramai-ramai, astaghfirullahalazim, pelan-pelan. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah 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 wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat. Entah berapa hari yang tinggal dalam hidup saya, satu hari saya akan berjumpa dengan Engkau. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat. Sekarang tuan-puan semua tanda tangan, tuan-puan doa masing-masing. Apa tuan-puan nak dalam hidup, doakan mak ayah, isteri, suami masing-masing, sambil ingat wajah mereka. Doakan buat anak-anak, doakan buat cikgu-cikgu yang pernah bimbing kita, ustaz-ustaz, alim ulama yang sayang kita. Semua doa masing-masing. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Saya bertaubat atas semua kesalahan saya. Kau sayang saya, Kau jaga saya siang malam dari dulu sampai sekarang. Baik tuan-puan, boleh pandang depan. Jadi Allah sayang kita dari dulu sampai sekarang. Allah layan kita dalam dunia macam raja permaisuri. Kita bangun pagi ada matahari, jalan tak payah fikir, ada bumi kita boleh pijak. Nanti ni dah malam, dah gelap, kita berehat. Hari-hari Allah layan kita dengan begitu baik. Dia beri kaki untuk kita berjalan, beri lidah untuk kita bercakap. Dia beri kita tangan untuk makan, minum, untuk buat sesuatu kerja. Kita makan, suap makanan dalam mulut. Dia Allah yang hadamkan makanan kita. Dia beri kita sihat dari dulu sampai sekarang. 24 jam dia dengar doa kita siang dan malam. Masa kita duduk sini, Allah tengok kita. Dia sangat sayang kita. Tak ada siapa yang sayang kita seperti mana Allah sayang kita. Dia kenal kita lebih pada siapa-siapa kenal kita. Dia sayang kita lebih pada siapa-siapa pernah sayang kita. Dia Allah yang maha baik, yang sentiasa jaga kita. Saya selalu bersyukur, kalaulah Allah tak kutip saya, manalah hidup saya sekarang. Tak kat longkang mana saya duduk, tak apa saya sembah sekarang. Kalau saya susah, tak tahulah pada siapa saya berdoa. Saya syukur ke Allah, Allah beri saya Islam. Tuan-tuan pun kena syukur. Cuba tuan-tuan baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya Allah, kami redha Engkau lah Tuhan kami. Kami redha Islam agama kami. Ya Allah, kami redha, kami bahagia. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
Kami bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan sekalian, dulu Nabi SAW berjuang untuk kita siang malam. Tuan-tuan tahu tak? Nabi bila lain lahir, ayah tak ada. 6 tahun Allah ambil mak Nabi dekat Abuak, sunyi sepi. 8 tahun datuk Nabi meninggal. Nabi buat dakwah siang malam, akhir kena pulau di lembah Abi Talib 2 tahun 6 bulan. Mereka diberi makan, tak ada makanan habis. Harta Khadijah dihabiskan. Sampai ada sahabat makan daun-daun. Mereka makan daun-daun, bibir-bibir mereka pecah. Kata sahabat, kami buang air besar. Ada setengah sahabat. Sampai tak ada apa yang keluar, sebab tak ada apa yang makan. Tak ada apa kami makan. Najis-najis kami macam jadi najis kambing. Sahabat kata, kami susah. Balik daripada tu, 2 orang meninggal. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Nabi pergi ke Taif, buat dakwah 10 km. Nabi kena baling batu, lebih kurang berdarah. Nabi jatuh pingsan, Nabi berdarah-darah. Tuan-tuan dan puan sekalian, anak Nabi 7 orang. Yang pertama nama Zainab. Kalau tuan-puan anak kita nak sayang mana-mana orang, tak ada orang lebih patut kita sayang daripada Zainab. Zainab radhiyallahu anha, beliau umur 10 tahun saya kira-kira lebih kurang, dia tolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari bawa kain, bawa air, cari ayah dia, jatuh kat sana. Dia lap Nabi SAW berdarah. Dia lap Nabi dalam keadaan penuh kotoran. Dia kata, ayah, siapa tergamak buat macam ni pada ayah? Zainab kata, wahai ayahku, tak ada apa, sikit je. Satu hari Nabi SAW masuk kemah, tercampak keluar, masuk kemah lain. Tercampak keluar, masuk kemah lain. Nabi buat dakwah, kaum tu nak terima. Datang ke tu kaum halau Nabi. Nabi naik unta, orang cucuk unta Nabi. Unta tu bergerak, Nabi jatuh. Orang ludah muka Nabi, tarik baju Nabi sampai koyak. Nabi balik tu huyung hayang, jumpa dengan Zainab radhiyallahu anha, anak sulung Nabi. Seorang anak remaja tengok Nabi, ayah, siapa tergamak buat macam ni pada ayah? Nabi kata, wahai anakku, jangan kamu tengok apa yang kamu tengok ini. Dengar baik-baik. Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, seperti itu Islam akan sampai seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan sekalian, akhirnya Zainab dihantar bekas suami dia kena lembing, dia tengah mengandung, dia jatuh daripada unta, dia keguguran dan disakit sepanjang hidup beliau sampai beliau meninggal dunia. Nabi yang kebumikan Zainab. Masa kebumikan Zainab, Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa Zainab. Anak Nabi Zainab mati dalam mempertahankan agama ini. Ruqayyah Ummu Kalsum diceraikan depan ramai orang. Utbah Utaibah anak Abu Lahab, kerana bapa dia bergaduh dengan Nabi kerana dakwah. Dia telah pulang. Ruqayyah anak Nabi nombor 2, nombor 3 Ummu Kalsum depan ramai orang. Mereka caci-caci Nabi. Utbah Utaibah salah seorang tarik baju Nabi sampai koyak, dihina-hina anak Nabi. Cuma kerana dakwah dan demi Islam sampai pada kita, pengorbanan yang Nabi lakukan, anak diceraikan depan ramai orang. Isteri meninggal dunia, anak diceraikan depan ramai orang. Isi susah, habis harta untuk agama sampai meninggal dunia. Nabi pergi perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Sayyidina Osman tak ikut Nabi. Sayyidina Osman jaga, Nabi suruh jaga Ruqayyah, kahwinkan dengan Sayyidina Osman. Tak lama Ruqayyah meninggal dunia. Tak lama Ummu Kalsum meninggal dunia. Anak-anak Nabi seorang-seorang meninggal. Umur 61 tahun, 60 tahun. Nabi dapat lagi seorang anak, nama dia ialah Ibrahim. Nabi gembira dapat Ibrahim. Riwayat Bukhari, Nabi sayang Ibrahim. Kalau tuan-tuan baca, Nabi luar biasa sayang kat Ibrahim. Dapat seorang anak lelaki. Sangkaan Nabi mungkin ini hadiah daripada Allah. Takdir Allah, Ibrahim lahir asyik sakit. Umur setahun lebih, tak sampai 2 tahun, Ibrahim meninggal dunia. Nabi pegang Ibrahim. Daripada lahir sampai Nabi Islam dah menang, Nabi pegang Ibrahim. Air mata Nabi laju keluar. Nabi kata, air mata ni mengalir, hati ni bersedih, tapi lidah ini tak akan bercakap yang salah. Air mata ni mengalir, hati ni bersedih, lidah ni tak akan bercakap yang salah. Nabi diuji daripada lahir sampai Nabi meninggal dunia. Nabi sakit kat rumah Aisyah. Masa tu rumah gelap, Fatimah menangis radhiyallahu anha. Aisyah fikir, kenapa tak hidup ke api? Dipinjam minyak dengan jiran sebelah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada minyak kami guna untuk masak. Minyak untuk masak pun tak ada. Macam mana kami nak gunakan minyak untuk hidup ke api dalam rumah Nabi Muhammad SAW? Islam dah kuat, menang. Tapi Nabi tak bagi sahabat lihat kesusahan beliau. Dia sorok kesusahan. Nabi suruh isteri masak, buat asap kat dapur. 3 bulan di sini Nabi semua lapar. Nabi tak nak orang tahu dia susah. Nabi bukan miskin. Pagi-pagi 2 guni duit sampai. Bilal pinjam duit orang bagi duit kat Bilal. Orang tu jahat. Esok dia datang, beritahu Bilal, kau tak bayar hutang, saya jual kamu, saya madukan kamu, madukan Nabi. Bilal jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya nak pergi jauh,
Ada orang saja khianat kita, dia bagi duit nak minta tolong untuk orang, tiba-tiba dia nak minta hari ni, kalau tak dia nak malukan saya. Saya tinggalkan kamu ya Rasulullah. Dia kemas-kemas beg, sebelum subuh dia nak pergi jauh, dia menangis-nangis tinggalkan Nabi, datang utusan Nabi, beritahu ada rezeki pada Allah, berapa guni duit sampai. Maka terus Bilal gembira dapat duit tu, dia bayar hutang dan dia tolong orang lain. Tiba-tiba Nabi tanya, Bilal, ada lagi duit dekat rumah saya? Bilal kata, ya Rasulullah, banyak lagi, boleh tolong ramai orang lagi, esok banyak kerja kita boleh buat. Nabi kata, Bilal, malam ni aku Rasulullah tak tidur kat rumah, aku tidur kat masjid. Bagi seorang Nabi, satu keaiban sekiranya mereka bermalam dengan harta. Sedang aku bermalam dengan harta, maksudnya ada orang lapar, ada orang mati tanpa agama, saya tidur masjid. Bilal terus nangis. Tapi Bilal kata apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, baru nak senang sikit. Ya Rasulullah, baru nak senang sikit. Apalah salah simpan sikit untuk kamu ya Rasulullah. Nabi kata, saya tidur masjid. Esok Nabi berdakwah, Nabi tanya Bilal, duit semalam ada lagi kat rumah saya? Bilal nangis kata, ya Rasulullah, semua sekali saya dah infakkan untuk agama ini. Nabi nak gunakan setiap sen, setiap nafas, setiap darah, setiap peluh yang mengalir untuk kita semua kenal Allah Tuhan kita. Nabi tak nak satu orang mati tanpa agama. Ayah saya umur 80 tahun tanya saya, Ibi, kenapa semua keluarga ayah kita tak datang pada Islam? Kenapa tak Allah bagi je semua Islam? Saya kata kat ayah saya, ayah, Nabi sayang kita berjuang siang malam. Semua darah keluarga Nabi dikorbankan untuk kita. Sekarang giliran kita pula untuk sayang dan berjuang untuk orang lain. Saya bergerak kat KL, nombor mana-mana, ada je orang masuk Islam. Hari-hari ada je orang masuk Islam. Ada je bulan tu masuk Islam. Ramadan sampai sekarang 8 orang masuk Islam. Cina, India 8 orang. Daripada Ramadan sampai sekarang ni dah 8 orang. Ada je orang masuk Islam, tak berhenti. Seorang orang Sarawak yang apa, yang orang Iban, yang lain semua tu orang Cina, India. Jadi tuan-puan, ramai orang nak datang pada Islam. Jadi tuan-puan kena bimbing anak-anak, sayang mereka, ketepikan hal-hal yang bukan-bukan, korbankan perasaan kita, kita bangunkan keluarga kita. Siapa niat nak bawa keluarga dia semua masuk syurga, angkat tangan. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Jadi tuan-puan, saya ada tulis buku doa-doa. Saya nak share buku keluar rumah kaki kiri.